Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin di dalam bab kitab Al-Umuril Manhiyat, Al-Manhiyu anhu, dalam bab perkara-perkara yang dilarang daripadanya. Jadi kita telah masuk bab kitab-kitab perkara, hadis-hadis yang menyebut tentang perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita dalam bab yang ke-266, babu tahrimi sabbil muslimin bighairi haqq. Bab haram memaki seorang muslim tanpa hak. Maknanya tidak ada kebenaran yang diizin oleh syarak. Itu makna tanpa hak. Hak itu artinya kebenaran yang diizinkan oleh syarak. Kita hidup maki orang, maka itu haram perbuatan yang tersebut. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Suratul Ahzab ayat 58. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat, perempuan yang beriman, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, mukminah dipanggil, tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Apa jadi? Maka sungguhnya mereka telah memikul pembohongan dan dosa yang sangat nyata. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dalam bab ini, bab haram maki mengutuk orang Islam, wasabbahu yakni aibahu, mengaibkan orang itu, kutuk, aib, mencerca, mencela, dan mengeluarkan satu kata-kata sifat dengan sifat yang buruk di hadapan dia. Itu dia panggil mencela di hadapan. Amma iza kana fi ghaibatihi, kalau dia tak ada fahuwa ghibah, maka dia jadi mengumpat. Jadi larangan mengumpat kita dah bincang panjang dulu dalam siri-siri yang lepas. Sambungan kali ini iaitulah dilarang mengutuk. Mengutuk di depan, mengumpat di belakang. Tandalah dia punya definisi. Kalau orang mari cakap hak kita depan kita, itu dia panggil kutuk. Kalau dia cakap kita tak ada, itu mengumpat. Dua-dua tu haram belaka. Allahu Akbar. Ini dia panggil haram perbuatan tersebut orang yang menyakiti orang mukmin. Tak kira lah menyakiti dalam bentuk apa. Dalam bentuk perkataan pun kita sakit, boleh. Dalam bentuk perbuatan, boleh. Kalau kita kata kita berjiran tetangga lah contohnya, kan, kita guna suara yang kuat pasal lagu, pasal mengaji Quran apa, kalau kuat, orang waktu orang rehat, orang tidur, menyakiti. Apalagi kalau buat bising dengan benda-benda tak ada faedah lah, dengan suara hingga bangga, dengan suara yang baik, ataupun mengeluarkan bau-bauan yang tak baik, itu juga menyakiti. Jadi kata di para ulama, semua perkara yang boleh menyakitkan orang lain, perkataan, dengan perbuatan, dengan cara kita tak suka dengan dia, kita pergi parking kereta tak tu kalu, dia nak masuk parking dia apa payah, contohnya kita letak kereta tak, orang panggil tak betul, itu pun termasuk dalam perbuatan menyakiti orang Islam. Maknanya kita boleh simpul di sini, semua perkara lah, dalam semua perkara menyakiti orang, maka faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, dia akan menanggung pembohongan dan dosa yang nyata. Hadis-hadis yang menyebut tentang perkara ini, iaitulah hadis yang ke dalam kitab ni, hadis 1561 dalam kitab asal naskah yang ada dengan ni 1559. Carilah mana-mana nombor tu, kalau jumpa betul tu.
Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Artinya memaki hamun orang Islam itu fasik. Apa makna fasik? Perbuatan tersebut keluar daripada had ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan membunuhnya pula adalah kufur. Ini dua perkara yang berbeza di sini. Membunuhnya kufur, menyakitinya fasik. Jadi dua-dua itu penyakit belaka lah. Dua-dua itu penyakit belaka, kerana dia termasuk dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pengajaran daripada hadis secara ringkasnya, apa dia pengajaran yang kita nak? Pada setengah naskah ada juga riwayat lain, setengah naskah mana naskah yang lain menyebut memaki hamun orang Islam itu seperti membunuhnya juga. Maki itu macam bunuh dah. Ini juga adalah hadis sahih seperti di atas, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya dua-dua itu berat belaka lah. Dua-dua berat belaka. Yang kedua, memaki hamun seorang muslim adalah berdosa dan haram, sebagaimana haramnya membunuh seorang muslim. Jadi dua-dua itu haram, perbuatannya dosa. Yang ketiga, mencela dan membunuh muslim adalah kufur jika dihalalkannya. Dalam kitab kata juga, tulis jika dihalalkan perbuatan tersebut. Jadi kalau dia tak halal, dia duduk dalam kategori dosa besar. Tapi kalau dia kata tak apa, kita maki orang pun tak ada masalah apa-apa, relax, tak hayuk mulut tak apa, maka orang ini boleh bawa kepada kufur. Yang keempat, orang yang mencela dan membunuh seorang muslim adalah orang kufur nikmat dan tidak menunaikan hak persaudaraan Islam. Jadi adalah huraian ulama situ, dia kata kufur di sini dengan makna kufur nikmat, sebab patutnya kita sama-sama manusia ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tiba-tiba makhluk Tuhan ni boleh duduk kelahi dengan orang pula. Itu masalah. Jadi ayat yang kita baca di awal tadi, Al-Imam Ibn Katsir kata apa? Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat, kata Ibn Katsir, yansibuna ilaihim ma hum bara'um min. Kita nisbahkan satu kata-kata kepada orang tu yang dia tak kata. Ini masalah kita ni. Kita nisbahkan perkataan kepada benda yang orang tak kata. Lam ya'malu, dia tak buat benda tu. Benda yang dia tak buat, kita kata dia buat. Kita pergi sebar cerita kata orang ni mencuri, dia tak mencuri pun. Walam ya'malu walam yaf'alu, dia tak pernah buat benda yang karut ni. Kata kita apa saja tuduhanlah. Maka ini dia kata hazal buhtul kabir. Allahu akbar. Itu kata siapa dia? Al-Imam Ibn Katsir. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalik. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Abu Dzar. Apa dia nama Abu Dzar? Tanda Jundub bin Junadah. Abu Dzar radhiyallahu anhu, nama dia Jundub bin Junadah, seorang sahabat yang sangat warak. Warak dia. Sehingga di zaman pemerintah Sayyidina Utsman, pembangunan sudah banyak. Dia pergi duduk di satu tempat nama dia Rabazah. Dia tak mau duduk di bandar, kerana dia ni warak sangat. Dia tengok pelik-pelik orang buat, dia tak tahan, dia duduk di Rabazah tu, seorang dia, susah masalah. Kita hari ni pun kalau pergi ke bandar memang banyak masalah. Nak larang orang tak dengar, tak larang sakit hati. Macam mana? Duduk betapa dalam masjid tak tahu pergi ke mana. Duduk betapa dalam bukit pun tak ada kerja juga. Duduk dengan kera orang monyet buat apa? Baik kita duduk di masjid dengan orang kuliah. Abu Dzar kata apa? Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah seorang laki-laki yang melontarkan kepada seorang lain dengan kata-kata fasik. Perempuan pun sama lah ni, orang perempuan pun sama juga yang kata Nabi perempuan tak apa, Nabi sebut rajulan. Sedap juga ayat dia kan. Atau kufur, dia kata orang ni fasik, ya fasik, dia panggil lagu tu, panggil betul tu, ya fasik, orang fasik, apa nak jadi? Allahu Akbar. Au kufur, au bil kufri, dia panggil kafir, bahasa jenis kafir, mari sini. Apa jadi? Illartaddat alaihi, melainkan perkataan tadi akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibuhu kazalik, jikalau yang dikatakan itu bukanlah bersifat demikian. Orang itu tak fasik, orang baik, tapi kita kata fasik. Orang itu tidak kafir, tapi kita kata kafir. Maka dia panggil kata-kata tadi macam peluru getah. Tahu mana peluru getah? Kita tembak, kena ke apa ni dinding itu, dia pelantung balik ke kita. Jadi ini satu kata-kata yang cukup bahaya. Sebab apa bahaya? Bila kita bagi kata kepada orang kafir, orang buat ceramah senang-senang ya ni, ya kafir, bahasa jenis munafik ni, bahasa jenis Allah sedap kata korang kan. Maka kata-kata ini apa jadi? Boleh bawa kepada bola getah tadi balik atas kepala dia, dia sendiri jadi kafir, wal iyaz billah. Maka di sini hadis ini berat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, mana hadis sahih. Pengajaran daripada hadis, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menuduh seorang dengan fasik atau kufur. Jangan tuduh. Yang kedua, kefasikan dan kekufuran itu akan kembali kepada si pengata jika orang yang dikatakan itu tidaklah bersifat demikian. Dia pergi panggil kawan tu, ia pasal jenis pok fasik ni, pok kafir ni, pok murtad. Berat. Yang ketiga, memfasikkan seorang mukmin yang baik akan menyebabkan kefasikan dan mengkafirkan orang yang beriman pula, bukanlah sikap orang Islam yang sejati. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, di sini saya suka ambil perhatian. Sekarang ni orang duk sebar dalam grup, dalam WhatsApp, nama saya Abu Anas Madani ni kononnya mengkafirkan orang. Mungkin tuan-tuan terima maklumat ni, saya pun terima orang hantar. Yang pertama sekali, bila anda tengok tuduhan jahat begini kepada saya, kita boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini satu musibah. Sebab kita belajar, alhamdulillah, dalam kitab ni jelas hadis. Dalam siri yang lepas kita sudah baca dalam kitab Perisai Mukallaf, di dalam bab la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah, kita yang berpegang dengan mazhab Ahlussunnah ini tidak mengkafirkan seseorang ahli al-qiblah. Mana orang yang beriman, pada Allah Ta'ala, kita tidak kata dia kafir. Jadi hari ini orang duk sebar perbuatan sedini, maka saya yang pertama sekali saya kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kerana ini musibah. Yang pertama sekali, fitnah kepada saya. Yang kedua, kesian kepada orang yang menuduh itu. Mana bila dia kata perbuatan yang kita tak kata, mana benda tu balik ba'a ilaihi, irtaddat alaihi, mana Nabi kata balik semula kepada dia. Yang ketiga, orang yang duduk sebar ni, tukang sebar ni, sebar atas sini, pasal anak-anak murid kita, kawan kita duduk tanya macam mana ni, kata saya tengok apa yang saya kata. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita hidup dalam atas landasan yang kita sedar. Hadis-hadis yang melarang daripada kita memfasikkan orang, kita mentabdikkan orang, kita kata orang ni ahlul bid'ah, kita mengkafirkan orang, ini satu larangan yang keras. Dalam kitab kita ini sudah kita bincang, dalam kitab Perisai Mukallaf sudah bincang, dan lain-lain kitab sudah kita bincang. Dalam khutbah saya dah bincang satu tajuk khas, bagaimana masalah mengkafirkan orang. Tiba-tiba tuduhan ini dilemparkan, maka saya kata ini fitnah. Saya tidak mengkafirkan siapa-siapa, kerana kita bukan qadhi dan bukan
orang yang berjawatan sehingga kita boleh jatuh hukum orang ni kafir, orang ni murtad, orang ni lah. Itu bukan kerja saya dan bukan manhaj kita selama ana duduk mengajar dan kuliah di mana-mana. Cuma di sana ada satu masalah, menjelaskan hukum itu jelas. Para ulama mengatakan kita tak boleh takfir muayyan ataupun laknat seorang itu kafir, tak boleh. Tapi kalau kita mengatakan, ulama mengatakan siapa dia buat sekian-sekian boleh membawa kepada kufur, maka itu jelas kena buat. Ana dah mengajar dalam bab ni panjang dalam sebuah kitab, nama dia Mestika Hadis, jilid yang ke-pertama, bab yang ke-7. Kita dah khatam kitab ni di Masjid Kuala Krai, dan tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman panjang contoh-contoh yang dia buat tentang perkataan, perbuatan dan i'tiqad yang boleh menjadi kafir. Tapi kita tak boleh kata orang itu kafir, mungkafir lah. Kita kata perbuatan ini boleh membawa kepada kafir. Perbuatan ini boleh membawa kepada kafir. Itu berbeza, menjelaskan hukum bukan menjatuhkan hukum. Kena beza. Tapi kalau kita tak jelas hukum, macam mana orang nak tahu? Perbuatan sekian-sekian ni boleh membawa kepada kafir. Jadi kita tak boleh tengok, kalau orang itu buat, kita tak boleh kata dia kafir. Mungkin dia buat dalam keadaan jahil, dalam keadaan yang tak erti dan sebagainya. Maka orang-orang yang menuduh tu mintalah dia berhenti ataupun dia bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, kerana tuduhan tulisan yang dia buat disebarkan dalam berbagai-bagai grup, itu dibaca oleh orang dan dipercayai oleh orang dan disebar oleh orang lain, yang menyebabkan bertali aruslah dosa-dosa yang dibuat oleh mereka. Ana kata sebagaimana kata Abdullah kata yang di satu kata-kata daripada seorang tabi'in, apabila sampai kepada dia orang maki dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah hantar kepada aku pahala yang aku tak buat. Pahala aku tak buat. Kita tak buat pahala, kita malas. Malam tidur, nak zikir tak apa kuat. Tiba-tiba orang duk kutuk kita, duk maki kita, duk tuduhan jahat pada kita, bermakna kita dapat pahala pergi. Itu sajalah respon saya kepada sahabat-sahabat yang menunggu apakah jawapan saya kepada perkara yang tersebut. Alhamdulillah dalam rakaman semua kuliah kita ada rakaman di mana ke tempat yang kita mengkafirkan orang. Ada satu kes isu madat ya Rasulullah. Ada satu kumpulan ni kalau dia berzikir duk panggil madat, mana minta tolong dengan Nabi. Jadi kes ni kita bawa pandangan para ulama yang mengatakan tak boleh. Ada juga ulama yang mengatakan boleh. Jadi dua-dua tu ada hujah, masing-masing ada hujah. Maka bila kita bawa pandangan orang yang mengatakan tak boleh, perbuatan tersebut salah, itu bukan pandangan kita, itu pandangan orang. Jadi kalau semua pandangan kita duk baca, semua dalam masalah atas dunia ni kita menukilkan perkataan orang, bukan makna pandangan kita. Maka di sinilah kesalahannya apabila kita ni tasarruf, terlalu cepat menghukum orang sampai peringkat kita tak dengar apa yang dia kata, tak baca keseluruhan apa yang ditulis, ataupun tak dengar ucapan yang dia kata, maka tuduhan itu telah disebarkan. Kita mengatakan Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah bantu kita di atas menghadapi fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh ahli-ahli penulis-penulis Facebook, penulis blog ataupun video-video pendek yang dipotong, yang dikerat. Maka tidak jadi masalah, insya-Allah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya, hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mutasabban ma qala fa'ala al-badi minhuma hatta ya'tadi al-mazlum, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dikatakan oleh dua orang yang saling memaki hamut itu daripada dosa sebagainya. Jadi dia kata maqala, apa yang dia kata, hok ni kata hok ni, hok ni kata hok ni, ya. Apa jadi? Dikenakan ke atas orang yang memulakan makian itu. Jadi orang yang mula maki, dia ni dosa berat. Melainkan jika yang dizalimi, yang dimaki itu melampaui batas dengan membalasnya melebihi daripada kezaliman tadi. Jadi orang ni kata kita pergi balas teruk pada dia lagi, maka kita dosa juga seperti dia. Tapi kalau kita balas sama-sama, ya, sama 1-0, itu boleh kira lagi. Ini. Jadi sebaiknya jangan balas. Kalau orang kata baik, kita tak kata balas. Kita kata seperti kata-kata ulama tabi'in yang disebut pada Hasan Basri tadi. Dia kata alhamdulillah, orang maki aku
seolah-olah dia ni kira-kira dia telah memberi kepada kita, beri apa? Beri pahala free. Kita duduk diam dapat pahala. Orang duduk sebar berita-berita tersebut, kita ambil pahala. Kita tak nak orang maki kita, tapi dah maki dah, nak orang terimalah keadaan dia. Allahu akbar. Jadi kata di para ulama, fa innal isma 'alal badi' minhuma. Dosanya ke atas orang yang memula dulu. Dia maki dulu, lepas tu orang ni jawab. Dalil ini menunjukkan bahawa boleh kita jawab kata-kata tak baik orang. Kalau orang kata menggila, sekat tu ya boleh. Jangan lebih lah. Tapi kalau dia kata menggila, kita boleh jawab menggila atau lu bengok, tak lebih lah. Dia panggil tidak melampau je dia. Balas cakap balas. Lebih dosa sekali dengan dia. Jadi kena ingat, jangan emosi sangat. Allahu akbar. Jadi kita dah bincang dah dalam siri yang lepas, di antara perkara yang dilaknat oleh Allah Taala, orang yang melaknat dua ibu bapa dia. Jadi sahabat tanya, macam mana laknat ibu bapa ya Rasulullah? Dua orang tu maki ayah orang ni, orang tu maki pak dia. Maka bila kita maki ayah orang akan balas balik makian pada ayah kita, seolah-olah kita laknat, kita maki ayah kita sendiri. Itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Anak yang buat perangai lagu tu. Ingat, jangan duduk main. Allahu akbar. Tengok pengajaran daripada hadis, harus membalas cacian dengan cacian jika tidak melebihi kadar makian yang terkenanya. Jangan lebih lah. Kita ingat lah, kalau setakat dia kata gila, kita jawab gila. Kalau rasa malas nak jawab, dia panggil ayat sakistik main, bahasa bengok, kita pun jawab serupa ya. Maknanya mengaku sama ya, gitu ya. Terus jawab bengok juga. Supaya kita tak mau menerima risiko hilang pahala kita. Orang maki kita dapat pahala kita. Tetapi bersabar dan memaafkan adalah lebih baik, dan orang yang mampu berbuat demikian adalah orang yang mendapat limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu bersabar ni, Allah Taala beri anugerahlah kepada orang itu. Sabar, jangan main. Yang kedua, dosa makian antara dua orang yang berbalah itu akan kembali kepada orang yang memulakan makian itu, melainkan jika yang kedua itu melebihi kadar membalas, bahkan menajamkan lagi makiannya. Kita ingat, jangan lebih daripada sempadan yang dia buat. Lebih, kita kehilangan, kita berdosa pula. Yang ketiga, larangan memulakan membuat perbuatan yang buruk dan keji. Jangan mula dulu. Kalau kita mula, orang balas. Bila orang balas, kita nak marah. Bila nak marah, berlakulah benda-benda yang karutnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang seterusnya dalam bab ini, wa anhu an Abi Hurairah juga, qal utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba, qala idribu, qala Abu Hurairah faminna ad-daribu bi yadihi wad-daribu bi na'lihi wad-daribu bi thawbihi, falamman sarafa qala ba'dul qaum akhzakallah, qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan, rawahul Bukhari. Ini menarik ni. Kata di Abu Hurairah, telah dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang telah minum arak. Dia ni minum arak, orang bawa tangkap pergi ke Nabi. Mungkin Nabi ketua hakim masa tu. Baginda bersabda, idribu, pukul dia. Sebab dia lah, pukul dia. Undang-undang minum arak ni pukul ya. Kata Abu Hurairah, ada di kalangan kami yang memukul dengan tangan. Simple ya, ada yang memukul dengan kasut, ambil kasut bong. Ada yang memukul dengan pakaian, dengan kain dia. Bila laki-laki itu pergi, sudah pukul, ada sebahagian yang di kalangan sahabat berkata, akhzakallah, moga-moga Allah Ta'ala mengecewakan, menghinakan kamu. Tengok, mana ada sekalian sahabat maki dia, akhzakallah, celakalah mu ni, Tuhan hina awak. Memang dia berdosa pun, dia kena tangkap minum arak. Qal, Nabi terus menegur sahabat. Nabi kata, la taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu berkata begitu, jangan kamu menolong syaitan ke atasnya. Jangan buka pintu syaitan ke dia. Sebab bila kita kata lagi ni sakit hati, dia buat pula.
Dia maki kita, mungkin dia berdendam, mungkin banyak benda. Kemungkinan itu dia akan melarat. Maka Nabi kata jangan bantu syaitan untuk menguasai dia ni. Jangan. La tu'inu syaitan. Jangan bagi syaitan kuasa dia. Sebab dia akan berdendam, akan marah. Dia pergilah. Kalau kita nak bercakap dengan dia, bercakap. Saudara, cukuplah dah. Kira kali terakhir dah ni, insya-Allah. Lepas ni tak mau dah. Awak ni orang baik, awak nasihat tak apa. Makilah, jangan maki. Pengajaran hadis, orang yang minum arak boleh dikenakan hukuman hudud jika sabit kesalahan. Jadi biasanya had minum arak ni 40 rotan. Mari zaman Sayyidina Umar bercampur ramai orang luar-luar masuk tu, maka Sayyidina Umar jatuhkan hukuman minum arak 80 kali sebat. Diberi 80 kali sebat. Panjanglah dalam bab minum arak ni, kita bincang dalam bab bab fiqh dia. Dalam bab undang-undang hudud, ana telah baca dalam kitab fiqh manhaji, dalam kitabul jinayat. Tuan-tuan boleh tengok rakaman kita ada, alhamdulillah. Yang kedua, syaitan suka kepada orang yang maki hamu. Memang suka, sebab bila kita maki, akan mari jawapan. Lepas tu tak padan dengan mulut, dengan tangan. Tak padan dengan tangan, kaki. Tak padan dengan kaki, mungkin dengan pistol. Tak kira dah. Orang yang tengah mabuk dirasuk syaitan ni tak khabar. Kalau orang nasihat dia mati dah, tak apa. Masa tu ya, lepas tu menyesal. Yang ketiga, syaitan sentiasa berusaha untuk mengecewakan hamba Allah di akhirat. Jika kita berdoa supaya orang yang beriman itu dikecewakan oleh Allah, maka berarti kita menolong syaitan dalam mencapai hasrat jahatnya itu. Ini tafsiran satu. Maknanya kita kata Tuhan kecewa kamu di akhirat nanti. Jadi syaitan pun suka lah benda tu. Satu tafsiran. Tafsiran yang keempat, kita boleh kata jangan bagi syaitan menguasai orang ini. Artinya bila kita menyebabkan dia marah, dia akan mengamuk. Dia akan buat benda-benda yang la yuhmadu uqbah, yang tidak dipuji akhir pekerjaannya. Mana akan berlaku huru-hara. Wa anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qazafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-haddu yawm al-qiyamati illa an yakuna kama qal. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menuduh hambanya dengan berzina akan dikenakan ke atasnya hukuman had, hudud pada hari kiamat, melainkan jika benar apa yang dia katakan tuduhan itu. Kalau benar, lepas. Kalau tidak, sebab atas dunia lepas dia hamba dia, tapi di akhirat tak lepas. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Allahu akbar. Pengajaran daripada hadis, kita dilarang menzalimi orang bawahan kita, sama ada dengan perbuatan atau perkataan. Tak kira lah hamba kita ke, bibi kita ke, orang gaji kita ke, jangan duk hina dia. Ada benda tak kena, nasihat dengan betul, jangan dikhianat kepada dia. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil, dan orang yang zalim tidak akan terlepas begitu sahaja, sekalipun mereka terlepas di dunia ini. Atas dunia ini selamat, tak apa. Kita bawa kes pergi report polis, peguam kata tak ada kes, lepas. Ambil lah, atas dunia ni beres. Dalam akhirat tak lepas. Yang ketiga, semua orang akan terbela dan perlu dihormati dalam ajaran Islam, sekalipun mereka adalah golongan hamba abdi. Jadi dalam Islam ini satu agama, ajaran yang cukup adil. Segala apa benda pun akan diberi hak pengadilan yang sepatutnya. Bab yang ke-267, babu tahrimi sabbil amwati bighairi haq wa maslahatin syar'iyyah. Bab haramnya memaki orang yang telah mati tanpa hak yang dibenarkan oleh syarak dan kepentingan agama. Jadi kalau orang dah mati, jangan duk maki dia. Bahasa telakau dia tak mati dah dia. Biar dia dengan Tuhan je lah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa huwa at-tahziru min al-iqtida'i bihi fi bid'atihi wa fisqihi wa nahwi zalik. Wa fihi al-ayatu wal ahaditsu as-sabiqatu fil babi qablahu. Yang dimaksudkan dengan hak, maksud Imam Nawawi dia hurai bab dia buat ni, bi ghairi haqqin, tanpa hak dibenar oleh syarak, wa tanpa hak, wa maslahatin syar'iyyatin, dan kepentingan agama. Maksud dia apa?
ialah mengingatkan supaya jangan terikut dengan bid'ahnya. Jadi kalau orang itu buat bid'ah, kita beritahu dia ni ajaran dia sesat. Contohnya kita kata Ghulam Ahmad Qadiani, makruf Ahmad Qadiani ni sesat, mengaku jadi nabi, mengaku jadi kita boleh kata walaupun dia sudah mati. Kita kata golongan Mu'tazilah sekian-sekian pembawa ajaran sesat, kita boleh sebut nama dia kerana kesesatan dia tu orang ikut. Tapi jangan maki dia, bagi tahu je orang ni sesat, ajaran dia sesat. Ajaran apa kita nak kata di negeri Kelantan ni? Majlis Agama dah keluar satu buku mengenali ajaran sesat, ajaran Swakopa, ajaran Laksmana, jadi boleh sebut dan beritahu itu kesesatan dia buat. Macam kita kata hari ni banyak ajaran-ajaran mari ni mengaku jumpa dengan Nabi hidup-hidup kan. Nabi jumpa, kalau majlis dia buat zikir ni Nabi mari hadir, itu pun satu ajarannya pelik. Jadi kita beritahu saja ajaran, jangan maki orang, jangan maki orang. Jadi supaya jangan orang terikut dengan bid'ah, perbuatan bid'ahnya. Hari ni banyaklah, Masya Allah, Tabarakallah, bid'ah yang kita sangat-sangat terang kita nampak hari ni, bid'ah yang dibawa oleh puak-puak Syiah ke dalam agama. Berat cerita, ajar orang supaya maki sahabat, maki Sayyidina Abu Bakar, maki Sayyidina Umar ni. Ini apa agama macam ni? Jadi dia yang peliknya, ajaran ini mendapat pengikut ramai. Ajaran kerajaan langit ayah pin, orang ikut. Apa nak kata? Ni ajaran apa nama makrifat ni, kumpulan makrifat ni. Ajaran dia ni tak payah solat, pasal kita belum kenal diri. Itu pun cara sesat. Jadi benda-benda lagi ni perlu diperjelaskan. Perlu diperjelaskan. Bila kita menjelaskan masalah ini, jangan salah faham pula. Dia kata ustaz tu suka membid'ahkan orang, suka mengkafir. La. Kita mengatakan perbuatan tersebut bid'ah yang tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perkara bid'ah yang perlu diberitahu. Kalau tidak, macam mana masyarakat nak tahu? Hari ini bercampur gaul habis dah di antara ibadat dengan adat, di antara yang disyariatkan oleh Nabi dengan hak tak syariat. Campur. Tak tahu, kita nak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Masing-masing ada penyokongnya tersendiri. Maka orang yang mendapat hidayah dari Allah SWT, petunjuk, kita kena maklumkan kepada masyarakat bahawa perbuatan ini salah, perbuatan ini tak ikut sunnah, perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini mungkar. Kena maklum. Orang tak ikut cerita lain, paling tidak ada orang engkar perbuatan tersebut, iaitulah bila masuk dalam telinga anak-anak kita, oh benda ni tak baik rupanya. Walaupun orang buat, kata walaupun orang buat, kita nak kata apa? Hari ni kalau nak ikut orang buat, banyaklah benda peliknya. Tapi masalahnya bila ada orang engkar, orang yang engkar tu kena marah. Guna pelik dia ni tak serupa dengan orang lain. Ini masalah. Dan untuk mengingatkan kejahatannya atau sebagainya, maka yang demikian itu adalah harus. Jadi dalam kitab kata harus, boleh kita maklumkan kepada orang perbuatan itu mungkar. Dan dalil bagi tajuk ini ialah ayat suci dan hadis-hadis yang telah lepas disebutkan dalam bab sebelum ini. Karena itulah Imam Nawawi dalam bab ni dia bawa satu je hadis, selesai masalah dia. Hadisnya hadis 1566 ataupun 1564. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, rawahul Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencela orang-orang yang telah pun mati. Jangan duduk maki. Dia ni lah bahasa ni. Ada setengah orang tu pergi ludah atas kubur lagi. Bukan zakat main cela kedai kopi, dia pergi kubur dia ludah. Bahasa celaka dia ni. Main. Apalah punya dasar dia punya dendam kepada orang mati. Apa dia ludah atas kubur? Dia dah mati dia. Dia dah bertemu dengan malaikat. Apa yang dia buat, dia telah bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Terus kita filai. Ini perbuatan Syiah. Syiah ni kalau dia pergi dekat kubur Nabi, dia beri salam ke Nabi, dia ludah pada Sayyidina Abu Bakar. Ini keceluparan yang cukup dahsyat. Jadi bagi saya lah di akhir zaman ini, wajib bagi kita para asatidz ni menyebut keburukan bid'ah yang dibuat oleh puak Syiah ni, sebab hari ini dah mula anak-anak kita dah mula terpengaruh dengan dia. Ramai tengok dalam video hak Melayu pun ramai dah. Duk main Husein buat Melayu, muka Melayu, lagu Syiah Melayu ada, sudah ada. Sekarang ni pula saya tengok geng-geng Syiah ni berkumpul dalam satu kumpulan. Kalau saya namakan di sini timbul fitnah, tapi nak tanya mari jumpa sini. Kumpulan baru timbul ni, banyak Syiah duduk berkampung di situ. Ini masalah kita.
Allahu akbar. Dengar ni. Nabi kata apa? Maka sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka amalkan, sama ada kebaikan atau keburukan. Kamu tak usah duduk kerja. Awak tak usah duduk sibuk-sibuk. Dia telah pergi afdal ila ma qaddam. Jangan. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut dalam hadis yang lain, la tasubbul amwat fa innahu qad yu'zil ahya. Jangan kita maki orang mati kerana dia menyakiti orang hidup. Orang yang mati ada keturunan tak dia? Ada anak cucu? Ada. Jadi bila kita maki dia, anak cucu dia sakit hati. Allah nya kata ketuk aku. Walaupun dia ajar sesat, tapi anak cucu sensitif tu ada keturunan dia, nak kata apa? Ataupun memang dia tak tahu untuk dia sesat pun. Dia ingat ke ahli ahli makrifat sungguh. Rupanya pembawa ajaran sesat. Nah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Pengajaran hadis, sebagaimana kita dilarang mencela orang mukmin ketika mereka hidup, kita juga dilarang mencela mereka sudah meninggal dunia. Alasan Nabi bagi sebab dia jumpa dah dengan malaikat. Apa yang dia nak? Ada lagi hadis lain, alasan dia sebab menyakiti orang yang hidup. Kita maki orang mati, kita menyakiti orang hidup. Yang kedua, kita tidaklah dipersoalkan dengan amalan orang lain, tetapi amalan kita sendiri. Kerana itu jagalah mulut kita daripada mencela orang yang telah mati. Orang yang telah mati mencela. Yang ketiga, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah dituntut kepada masyarakat yang masih hidup dan bukannya yang telah mati. Kalau dia mati selesailah, kita bagi tahu ajaran dia sesat, jangan ikut, sudah. Orang yang telah mati sedikit pun tidak boleh mengubah keadaan mereka, kerana mereka sudah mendapat balasan amal yang mereka lakukan, sama ada baik ataupun buruk, dia selesai dah, dia dengan Tuhan. Yang keempat, betapa indahnya akhlak Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, adanya azab kubur. Jadi hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahawa adanya azab kubur. Bab yang ke-268, babun nahi anil iza. Babu an-nahi anil iza, bab larangan daripada menyakiti orang. Daripada menyakiti orang, kita dah jelas dah tadi. Hadis ni lengkap melengkapi bab lain, tapi hadis tu berdekatan. Yang pertama sekali, ayat suci yang telah kita baca awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, babun nahi anil iza. Tadi kita dah baca dalam bab yang lepas. Sama ayat kan? Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Jadi Imam Nawawi masih lagi menggunakan ayat yang sama kerana tajuk dia lebih kurang. Dan orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat, perempuan yang beriman tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguhnya mereka telah memikul pembohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini dalam suratul Ahzab ayat 58. Hadis yang pertama dalam bab ini 1567 atau 1565. Wa an Abdullah bin Umar wa an Abdullah bin Amr bin al-As. Tengok, kalau Umar ada waw, dia baca Amri, jangan baca Umar, jangan baca Umaru, gitu tak? Amri. Tanda ni pelajar-pelajar. An Abdullah bin Amr bin al-As. Waw itu diabaikan, jangan dibaca. Jangan Amriul, la, Amri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Maksudnya, orang Islam yang sempurna Islamnya, imannya, ialah orang yang selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Hari ini lidah dengan tangan sama naik, kuat tangan lagi pada lidah. Dulu kalau tangan ni orang gedebel ya, tak? Duk katok orang, pukul orang. Hari ni tak, tangan ujung jari. Tak ada subuh lagi update dah di Facebook buat fitnah pada orang. Tak ada tengah malam orang, waktu orang lain mari bangun tahajud, kita bangun duk forward tuduhan-tuduhan jahat pada orang. Orang ni macam-macam benda. Nah, buatlah tuduhan, tak apa. Malaikat tulis, tak free. Nah, bagi kita yang kena tuduh, kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pahala free pada kita. Orang yang berhijrah pula ialah orang yang meninggalkan larangan Allah kepadanya.
Hijrah tempat tak ada hijrah dah sekarang ni. Mekah sudah ada, sudah diambil. Tapi hijrah yang ada bagi kita sekarang ni, hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil hijrah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran daripada hadis, orang Islam yang sebenar tidak akan menzalimi orang Islam yang lain, sama ada dengan tangannya, kuasanya, dulu kuasa, tambah hari ini dengan handphonenya, dengan internetnya boleh berlaku, dan dengan lidahnya. Kurang ada bercakap dengan lidah hari ini. Orang bercakap dengan ujung jari belaka, ujung jari. Pandai sungguh pok-pok ni johor reka alat ni pun molek. Lepas so keluar, mula-mula keluar Facebook, apa tu keluar pula WhatsApp, ni keluar Telegram pula, Instagram, habis benda. Yang pentingnya lara belaka tu kalau tak kena cara. Lara. Yang kedua, orang yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang haram akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis yang seterusnya, wa an Abdullah bin Amr bin As lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, rawahu Muslim. Maksud dianya, sesiapa yang mahu dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, kita lah naknya kan, kata nak, maka hendaklah kematiannya mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, inilah yang kita nak. Kita berdoa siang dan malam supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah kita mati dalam keadaan kita buat maksiat dan mungkar, wal iyaz billah. Itu satu. Itu hak kita, hak individu. Dan hendaklah dia datangkan kepada orang lain apa yang dia suka untuk didatangkan kepadanya. Ini dalam bab kita ni, hadis ni naknya. Nabi kata apa? Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kita buat ke orang seperti kita suka orang buat kepada kita. Kita nak ke tidak orang hormat kepada kita? Nak, hormatlah kepada orang. Kita nak ke ada orang tak kata uduh pada kita? Nak, jangan dimaki orang. Kalau orang maki juga kita tak kata, itu bonus. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita. Tapi tak nak lah kitanya. Sakit kepala kata orang ni. Hadis ni sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Pengajaran daripada hadis, yang pertama, orang yang beriman sahaja yang akan berjaya di akhirat, sudah pasti. Yang kedua, anjuran supaya istiqamah dengan keimanan dan amal soleh sehingga ke akhir hayat. Jangan duduk goyah kita. Yang ketiga, anjuran supaya bermuamalah dengan orang lain dengan baik, sebagaimana kita suka orang lain bermuamalah dengan kita baik pada kita. Kita suka orang buat baik pada kita, kita buat baiklah kepada orang. Ni dak ni kita nak suruh orang buat baik kita dengan orang tak buat baik lah. Yang keempat, setiap amalan kita mesti dikaitkan dengan akibatnya di akhirat, sama ada yang berbentuk hubungan kita dengan Allah ataupun sesama makhluk. Kita nak kata ke, nak tulis ke, nak apa ke, kita fikir ada faedah ke tidak, kesan buruk ke baik di akhirat. Fikir dulu. Yang kelima, dunia bukannya tempat balasan tetapi tempat ujian untuk penempatan yang sebenar di akhirat. Maka berjayalah orang yang sentiasa berhubungan rapat dengan Allah dan baik akhlaknya sesama manusia. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita dalam bab larangan daripada maki orang, sumpah orang, laknat orang ataupun mengkafirkan orang. InsyaAllah kita sambung lagi dalam bab 269, babun nahyi anit tabaghudi wat taqatu'i wat tadabur, bab larangan daripada saling benci membenci, pulau memulau dan belakang membelakangi. InsyaAllah dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.